Nabi SAW buat tu, itu untuk menyatakan harus. Untuk menyatakan harus. Jadi hak Nabi SAW buat, kita tidak boleh katakan makruh untuk dia, tetapi makruh untuk orang lain, ya. Itu kaedah dia. Kama haqqaqahu fil hulyah. Ini dia sebut. Banyak perkara hak Nabi SAW buat, benda tu untuk orang lain makruh, tapi kalau dia buat tidak makruh. Sebab apa? Makruh ni kan tak boleh pahala kalau kita buat kan. Tapi Nabi SAW kalau dia buat benda lagu ni, boleh pahala juga. Sebab pada dasarnya, pada asasnya dia nak menyatakan harus, di samping makruh untuk orang lain. Misalnya, inilah misalnya jawab salam. Ini mengikut kaedah dalam bahasa Hanafi lah. Jawab salam mana dengan isyarat gini ke, ikutlah mana-mana pun makruh berlaku. Tapi Nabi buat, kita tak boleh kata untuk Nabi itu makruh. Untuk dia tidak makruh, supaya dia kecil belah cacat. Supaya dia kecil belah cacat. Orang yang mengatakan makruh, dia kata untuk Nabi tidak makruh, sebab dia nak royak benda ni harus ke mana-mana pun, di samping makruh. Gitu. Di samping makruh. Jadi untuk dia, sebab dia nak royak benda ni tidak haram. Kalau haram dia tak buat langsung. Ni ada dia buat jarang-jarang, menunjukkan makruh. Jadi makruh tu mana di samping menunjukkan keharusan juga, ada harus juga. Jadi kepada Nabi, sebab ada maksud dia tu, tidak jadi makruh. Tetap hak dia buat benda lagu ni boleh pahala juga. Kecuali kalau pendapat ulama yang dia beza-beza pula. Ulama yang mengatakan misalnya isyarat ni tidak makruh langsung, memang harus. Jadi Nabi SAW buat tu harus, atau tak seharus, tidak. Untuk orang lain pun tidak makruh, untuk dia pun tidak. Bila dia buat lagu tu menunjukkan harus. Jadi harus kan untuk dia saja, orang lain pun harus juga. Tak ada beza. Dia kata gitu. Supaya juga kecil sambil berdiri, macam Imam Ahmad, dia kata tidak makruh pun. Kecil sambil berdiri itu tidak makruh pun. Sebab apa? Nabi SAW pernah buat. Bila dia buat bila dia buat, maknanya harus. Jadi harus itu bukan untuk dia saja, orang lain pun harus juga. Ini beza lah dari segi usul dia. Dari segi usul. Jadi setengah-setengah ulama dia kata hak Nabi jangan benar buat. Dia buat sekali ataupun dua kali itu semata-mata untuk menyatakan tidak haram. Hak lagu ni kata dia makruh untuk orang lain, dia tidak makruh. Dia tetap boleh pahala. Kalau kita buat benda lagu tu tak boleh pahala, dia boleh pahala. Itu satu golongan. Ini dari segi usul lah, kaedah usul fiqh. Itu pendapat. Pendapat yang kedua yang mengatakan hak Nabi buat walaupun sekali ataupun dua kali menunjukkan harus. Bila harus, orang lain pun harus juga, tidak kata makruh. Gitu. Jadi hak dia kata saat ni makruh, saat ni mengikut mazhab Imam Abu Hanifah. Lepas tu dia sebut bawah ni dalam kitab, khilafan lithalathah kama fil Mughni idh qalu yaruddu bil yad. Ini berbeza dengan pendapat tiga orang imam lagi iaitu Malik, Syafi'i dan Ahmad, kerana mereka mengatakan boleh, harus jawab isyarat dengan tangan. Isyarat dengan tangan itu boleh. Orang kata Assalamualaikum, kita isyarat dengan tangan ataupun jari kau, boleh. Tidak makruh. Tidak makruh. Ibnu Ruslan berkata, Ibnu Ruslan ni orang Syafi'i, orang Syafi'i. Di sisi Syafi'i dan jumhur ulama, yustahabbu an yarudda bil yad. Boleh, elok seseorang itu menjawab salam. Kalau orang beri salam dengan tangan, dia ikut hadis tadi lah, berdasarkan hadis tadi. Boleh. Tidak kata wajib, bukan wajib tak.
sekadar molek saja. Molek. Itu kata dia. Tapi setengah ulama mengatakan selepas sembahyang tu hak moleknya. Inilah pendapat Tsauri dan selainnya. Gitu. Seterusnya hadis daripada Jabir, beliau berkata Nabi SAW telah menghantar aku kepada Bani Al-Mustalib. Lepas tu saya mari, kata dia. Saya mari ketika dia duduk semaya datang unta. Saya pun kecek dengan dia. Dia pun qala li biyadihi hakadha. Dia mengisyaratkan kepada saya dengan tangannya begini. Seperti baru inilah dia kata. Thumma kallamtuhu, kemudian saya bercakap lagi dengan dia. Dia pun buat kepada saya, isyarat kepada saya dengan tangannya begini. Ni mana ni gitu. Mana? Gitulah. Tak nampak. Gitu. Pegang ni, ada. Gitu. Saya dengar dia baca dan dia mengisyaratkan dengan kepalanya. Jabir berkata, apabila Nabi SAW telah selesai bersembahyang, baginda bersabda, apa telah engkau buat untuk urusan yang telah aku hantarkan engkau itu? Buat mana? Aku suruh membuat tadi. Sebabnya tidaklah menegah aku daripada bercakap denganmu, melainkan kerana aku tadi sedang bersembahyang. Aku tak ada apa-apa, kata dia, tidak kecek tadi tu. Sebabnya sebab aku duduk tengah sembahyang. Sebab tu tidak kecek tu. Gitu. Jadi ni cerita ni lagi berkenaan dengan hati. Dia bercakap. Bercakap dan nak ni isyarat. Jadi bercakapnya ada kebui salam, ataupun bercakap benda lain. Hak zahirnya ialah dia bui salam dulu. Sebab apa? Kalau dalam kitab kita ni pun dia sebut dalam riwayat Muslim. Ni dalam riwayat Abu Daud tak ayat dia bui salam. Dia kata dia kecek. Aku pun kecek. Dengan Nabi SAW. Dia tak dia isyarat dengan tangan dia kepada aku. Dalam riwayat Muslim gini, fasallamtu alaihi falam yurudda alayya. Dalam satu riwayat fasallamtu alaihi fa asyara ilayya. Dalam riwayat yang lain fakallamtuhu faqala li biyadihi hakadha. Serupa dengan Abu Daud. Serupa ni. Dan Zuhair mengisyaratkan dengan tangannya. Kemudian saya kecek lagi, dia pun isyarat kepada saya gini. Zuhair mengisyaratkan dengan tangannya ke arah bumi. Yang ni perut tangan dia ni ke bawah gitu. Belakang tangan ni ke atas. Jadi maknanya di sini dia bukan sekadar bui salah saja, dia kecek juga. Tapi Ibnu Mas'ud tadi bui salah saja. Hak ni tidak. Hak ni bui salah dan kecek. Bagi orang yang mengatakan boleh jawab salam itu dengan isyarat, salah satu hadis pegangan mereka hak ni selain daripada hak tadi. Hak tadi isyarat satu jari, hak ni isyarat dengan tangan. Isyarat dengan tangan ni dengan lima jari. Tetapi riwayat-riwayat ini dia tidak sesuai lah dengan mazhab Hanafi. Tadi kan kita sudah sebut Hanafi mengatakan makruh walaupun jawab dengan isyarat. Jadi mereka jawab lagu mana hadis-hadis ni? Hadis ni terutamanya dia kata Nabi SAW isyarat dengan tangan dia buat gitu tu, bukan jawab salam, kata dia.